Hai, Assalamualaikum. Saya Aufa Nazia binti Muhammad Ajiji. Hari ini kumpulan kami ingin menerangkan tentang Arahnu Agrobank. Apa itu Arahnu? Arahnu merupakan satu skim pajak gadai Islam yang berlandaskan syariah. Perkataan Arahnu adalah berasal daripada bahasa Arab rahnu yang membawa maksud gadai. Objektif Arahnu adalah sama dengan pembiayaan peribadi, iaitu untuk mendapatkan wang tunai dengan mencagarkan emas sekurang-kurangnya. Peminjam tidak terlalu terbeban jika tidak mampu untuk membayar semula pembiayaan kerana telah dicagarkan dengan emas itu tadi. Okey, seterusnya nak tahu tentang sejarah Arahnu Agrobank? Pada 1 Julai 2015, Agrobank secara rasmi beralih kepada sistem perbankan Islam sepenuhnya dan wujudnya sistem Arahnu Agrobank. Pembiayaan Arahnu merupakan kemudahan pajak gadai Islam jangka pendek yang memberikan kemudahan tunai secara segera kepada pelanggan. Konsep syariah pembiayaan Arahnu ini menggunakan konsep tawaruk, iaitu komoditi murabahah, dan rahnu iaitu cagaran sebagai kontrak asas syariah di mana ia menawarkan kadar keuntungan yang kompetitif kepada pelanggan tertakluk kepada syarat kelayakan yang minimum khusus bagi kegunaan peribadi. Modal perniagaan atau lain-lain aktiviti berunsurkan pertanian atau bukan pertanian yang dapat membangunkan sosioekonomi masyarakat. Pakai barangan emas sebagai cagaran ke atas pembiayaan yang diberikan. Nak tahu lebih lagi? Skim pajak gadai Islam ini berdasarkan prinsip syariah Al-Qad, Al-Wadi'ah Yad-Damanah dan Al-Ujrah yang menyediakan sumber pinjaman segera untuk membantu individu mengatasi keperluan aliran tunai, menawarkan peluang perniagaan serta mencegah dari menyalahi undang-undang atau aktiviti pinjaman tidak berlesen. Assalamualaikum, nama saya Alia Syazina binti Muhammad Fazil. Saya akan terangkan tentang apa itu skim Arahnu Agrobank. Skim Arahnu Agrobank ialah skim pajak gadai Islam jangka pendek yang membolehkan barang kemas emas, shilling emas, gold coin dan kepingan emas gold wafer diguna pakai sebagai barang cagaran untuk pinjaman tunai kepada pelanggan. Pihak bank akan menyimpan barang kemas emas, shilling emas dan kepingan emas yang digadai sebagai cagaran dan mengenakan cas upah simpan untuk perkhidmatan penyimpanan. Pihak bank juga menawarkan pinjaman berdasarkan nilai barang gadaian yang dinilai mengikut harga emas semasa. Jumlah pinjaman yang akan diberi adalah lebih rendah daripada nilai semasa barang kemas emas, shilling emas dan kepingan emas serta tertakluk kepada margin pinjaman yang ditentukan oleh bank. Tempoh penyimpanan barang gadaian dan upah penyimpanan akan ditentukan terlebih dahulu dan dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Pinjaman yang ditawarkan oleh bank hendaklah digunakan kepada aktiviti-aktiviti yang mematuhi syariah. Tahukah anda manfaat skim Arahnu Agrobank? Manfaat yang pertama adalah pinjaman tanpa faedah mengikut prinsip syariah. Sebagai contoh, Arahnu Agrobank juga dapat menjadi tempat yang bagus untuk menggadaikan barangan kemas tanpa ditipu oleh mana-mana tempat kerana adanya kes pihak pemegang pajak yang mengikis emas. Yang kedua adalah keselamatan barang kemas adalah dijamin selamat. Seperti mak ayah kita dahulu, apabila ada keperluan mendesak, barangan kemas juga yang dijadikan dan digunakan sebagai cagaran untuk mendapatkan wang dari gadaian. Yang ketiga pula ialah yuran yang tetap bagi penyimpan wang sepanjang tempoh gadaian. Arahnu Agrobank
juga mempunyai yuran yang tetap bagi penyimpan wang sepanjang tempoh gadai janji dan memberi tempoh gadai janji yang lama. Seterusnya, tempoh gadai janji barang gadaian yang lebih lama, iaitu Arano Agrobank memberi tempoh gadaian selama 5 tahun lamanya. Maknanya, selepas bayaran upah simpan 6 bulan, ia boleh dilanjutkan lagi sehingga 9 kali lanjutan tambahan. Apabila sudah kena dengan teknik pelanggan, ia boleh memperolehi untung yang lagi banyak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Sofia binti Roslan daripada kelas TPM 5A. Jadi, saya akan sambung menerangkan ciri-ciri produk Rahnu Agrobank. Terdapat 6 ciri. Antaranya adalah kriteria kelayakan, jenis-jenis barangan, margin pinjaman, tempoh gadaian, tempoh lanjutan dan cara pembayaran penggadaian. Kriteria kelayakan seseorang individu mestilah berumur 18 tahun sehingga 70 tahun. Seterusnya, jenis-jenis barangan kemas mestilah grade 999, 950, 916, 875, 835 dan 750. Batu permata juga dikecualikan. Selain itu, margin pinjaman adalah maksimum sehingga 75% daripada nilai pasaran semasa barangan emas. Nilai pasaran adalah berdasarkan kepada jenis emas yang digadaikan. Seterusnya, tempoh gadaian yang diberikan adalah selama 6 bulan sahaja. Dan bagi tempoh lanjutan boleh dilanjutkan untuk tempoh selama 6 bulan sekiranya pembayaran upah simpan telah dijelaskan sepenuhnya tetapi tertakluk kepada perubahan. Akhir sekali, cara pembayarannya pula, penggadai boleh membayar pinjaman ini secara ansuran selama 6 bulan ataupun penggadai boleh menebus semula barangan kemas yang digadai secara sekaligus sebelum atau pada tarikh matang bersama-sama dengan upah simpan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan konsep syariah yang digunakan di dalam Rahnu Agrobank. Terdapat 3 konsep. Yang pertama, pinjaman kod. Yang kedua, cagaran Rahnu. Yang ketiga, simpanan wadiah yad dhamanah. Mari kita bongkarkan konsep pinjaman kod. Dari segi bahasa, al-kod bermaksud al-qat'u iaitu potong. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang dinamakan kod kerana pemihutang memotong ataupun mengambil sebahagian hartanya untuk diberikan kepada penghutang. Dari segi istilah pula, al-qad merujuk kepada penyerahan sesuatu barang ataupun harta daripada pemihutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut ataupun sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan. Tambahan pula, al-qad juga dikategorikan sebagai akad tabaruk, iaitu kontrak yang berteraskan kepada konsep kebajikan. Sekali, Islam hanya membenarkan transaksi pemberian hutang ataupun pinjaman wang yang bebas daripada unsur riba dan mengutamakan kebajikan dan keadilan sosial yang juga dikenali sebagai al-qad al-hasan. Secara umumnya, al-qad al-hasan bermaksud pinjaman yang baik. Seterusnya, cagaran Rahnu. Pembiayaan Rahnu Agrobank merupakan kemudahan pajak gadai Islam jangka pendek yang memberikan kemudahan tunai secara segera kepada pelanggan yang mengguna pakai barangan emas sebagai cagaran ke atas pembiayaan yang diberikan. Kontrak asas bagi transaksi cagaran menggunakan kontrak syariah Rahnu. Rahnu juga merujuk kepada satu kontrak di mana satu pihak sebagai pencagar ataupun pemajak iaitu rahin membuat gadaian ke atas aset sebagai cagaran iaitu marhun bagi memenuhi liability ataupun obligasi hutangannya kepada satu pihak lain iaitu penerima cagaran murtahin sekiranya berlaku kegagalan di pihak pencagar dalam memenuhi obligasi tersebut.
Akhir sekali, konsep syariah yang digunakan di dalam Rahnu Agrobank adalah konsep simpanan wadiah yad dhamanah. Wadiah bermaksud simpanan. Barangan emas yang dimiliki oleh pemilik asal akan disimpankan oleh pihak bank serta akan disimpan dan dijamin keselamatannya oleh pihak bank. Bank juga akan mengenakan caj tertentu sebagai upah simpan. Secara mudahnya, simpanan wadiah yad dhamanah, seseorang itu mengamanahkan satu aset miliknya kepada seseorang yang lain untuk disimpan. Pada asasnya, kontrak ini disebut sebagai wadiah yad amanah, iaitu simpanan dengan amanah. Akan tetapi, terdapat lagi satu wadiah, iaitu wadiah yad dhamanah. Maksudnya simpanan dengan jaminan. Mari kita huraikan apakah perbezaan di antara dua wadiah ini. Bagi wadiah yad amanah, satu pihak itu diamanahkan untuk menyimpan dan menjaga satu barangan dan orang yang diamanahkan itu tidak boleh menggunakan barangan itu melainkan mendapat keizinan daripada pemilik asalnya. Sebagai contoh, pihak bank menerima simpanan tersebut sebagai pemegang amanah, tetapi pihak bank tidak boleh menggunakan barang simpanan pelanggan. Dan sekiranya terjadi sebarang kerosakan ataupun kehilangan barang, pihak amanah tidak wajib menggantikannya. Seterusnya, saya akan sambung dengan wadiah yad dhamanah, iaitu simpanan dengan jaminan. Ia bermaksud pihak penjaga amanah tersebut mesti menjamin bahawa harta yang digunakan itu dapat dipulangkan semula apabila diminta. Sebagai contoh, pihak Rahnu Agrobank menerima simpanan tersebut sebagai pemegang jaminan dan ia boleh menggunakan barang simpanan itu. Sekiranya terjadi sebarang kerosakan atau kehilangan, pihak Rahnu Agrobank sebagai pemegang jaminan wajib menggantikannya. Hai, Assalamualaikum. Saya Rabi'atul Adawiyah binti Mizan. Jadi hari ini saya akan teruskan topik saya berkenaan apa perbezaan Rahnu Agrobank dan konvensional. Perbezaan utama antara sistem gadaian secara Islam dan konvensional ialah dalam kes gadaian secara Islam, barang gadaian tetap menjadi hak pemilik asal walaupun telah digadaikan. Maksudnya, pada perjanjian pinjaman yang dikaitkan dengan sesuatu ganjaran dan bukan pada gadaian itu sendiri. Seterusnya, bagi cara pembayaran balik marhum tersebut adalah berdasarkan kepada nilai marhum dan upah pemegang yang sewajarnya, seperti dalam perjanjian yang telah ditetapkan dalam Rahnu Agrobank. Pinjaman yang diberi tidak dikenakan faedah interest, iaitu riba, di mana riba diharamkan oleh Islam. Okey, bagi nilai gadaian pula adalah nilai gadaian bagi barang yang ingin ditebus semula tidak merosot dan tidak berubah serta tidak berlaku penyelewengan, seperti tidak berlaku sebarang masalah di mana barang kemas seperti rantai emas apabila ditebus didapati kurang berat atau pendek sedikit daripada sebelum digadai. Kemudian, wang lebihan gadaian akan dipulangkan sekiranya pemberi gadaian tidak berkemampuan membayar balik hutang yang ditanggungnya apabila tamat tempoh perjanjian, seperti pihak Agrobank akan memaklumkan tentang barang gadaian tersebut akan dijual atau terpaksa dijual. Sekiranya harga jualan melebihi baki hutangnya, lebihan tersebut akan dikembalikan kepada pemberi gadaian. Pihak Rahnu Agrobank juga akan memberikan notis kepada pihak penggadai sekiranya barang gadaian hendak dilelongkan dan tempoh masa membayar balik sudah habis. Seperti pihak pemberi gadaian akan mengetahui bahawa tempoh masa membayar balik yang diperuntukkan untuk mereka telah habis dan barang gadaian mereka akan dilelongkan. Sistem gadaian konvensional juga mempunyai barang yang digadaikan mengikut amount tertentu yang akan lupus sekiranya tidak ditebus dalam masa gadaian yang telah ditetapkan, seperti kadar faedah atau interest yang telah ditetapkan oleh pihak Rahnu konvensional yang diharamkan dalam Islam. Amalan sebegini turut membebankan individu yang memerlukan kerana mereka perlu membayar faedah
yang dikenakan dan sangat jelas dengan melibatkan unsur-unsur riba dan gharar yang diharamkan oleh Islam. Kesimpulannya, gadaian adalah diharuskan dalam Islam jika ia mengikut hukum syarak, iaitu tiada unsur riba, seperti dengan adanya rukun-rukun dan syarat yang telah ditetapkan, ia dapat mengelakkan daripada berlakunya penindasan dan kezaliman. Dalam konteks Islam, seseorang yang menggadai akan menjadikan barang kemas sebagai cagaran kepada hutang, seperti sekiranya ada pemegang gadaian mendapati penggadai sukar untuk dia menjelaskan hutangnya, maka pemegang gadai berhak mengambil semula hutangnya melalui barang yang dicagar. Apabila seseorang tidak dapat membayar hutang, pemegang gadaian akan menjual emas tersebut, dan jika ada lebihan bayaran, pemegang gadaian akan memberikan kepada penggadai dengan cara menjual dan kemudian mengambil hutangnya melalui bayaran yang diperolehi. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.